Dan juga salah satu keistimewaan Science Actuary dan Pengurusan Risiko di USIM merupakan salah satu daripada 4 IPTA yang boleh mendapatkan pelepasan sijil profesional daripada Society of Actuaries dari Amerika. Antaranya USIM, UiTM, UKM dan juga UM. Jadi maknanya USIM ni adalah setaraf antara dengan 3 universiti yang kita kategorikan sebagai universiti senior lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu sekali lagi dalam 20 tahun alumni USIM. Hari ini suasana berbeza sedikit kerana kita interview graduan kita yang bekerja di Malaysia Airlines. Jadi untuk berkenalan, teruskan menonton. InsyaAllah banyak perkongsian yang kita akan berikan kepada anda. Dan seperti biasa, kita menampilkan penerima-penerima anugerah pelajaran diraja USIM bagi berkongsi tentang throwback 20 tahun penubuhan USIM. Mungkin Tuan Syah boleh berkongsi sedikit tentang latar belakang pengajian, kemudian bekerja sebagai apa sekarang ni. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz Adil kerana menjemput saya dalam sesi wawancara sempena sambutan 20 tahun USIM. Baik. Nama diberi Muhammad Shah Fahmi bin Zainal, asal Johor Bahru, Johor. Saya bergraduasi tahun 2016 dalam kursus Sains Actuary dan Pengurusan Risiko, Fakulti Sains dan Teknologi. Sekarang bekerja di Malaysia Airlines dalam tim kajian operasi dan data analytics, Jabatan Strategi untuk Malaysia Airlines Berhad. Sebahagiannya kerja saya adalah dalam bahagian reporting untuk pihak atasan management tentang prestasi syarikat dari segi kewangan dan juga operasi. Seterusnya kita adalah orang yang akan sebahagian tim yang merancang dan juga buat analisis apa yang kita boleh buat dan juga meramal apa akan terjadi pada masa hadapan tentang risiko syarikat dan juga menaikkan prestasi syarikat. Kalau saya ni tak tahu apa saya buat ni. Baik, ini kerana pengajiannya adalah Science Actuary. Baik. Mungkin Tuan Syah boleh kongsi sebab kalau kita yang belajar di sekolah agama yang kita hanya nampak adalah syariah, usuluddin, dakwah, muamalat yang hanya berkaitan pengajian Islam. Tapi Tuan Syah pilih untuk masuk dalam bidang Science Actuary dan bekerja pun dalam bidang itu. Mungkin Tuan Syah boleh kongsi apa istimewanya pengajian Science Actuary yang Tuan Syah belajar di USIM ni? Okey. Yang pertama mungkin saya boleh ceritakan kisah saya dulu. Saya juga waktu di sekolah menengah dulu saya mengambil SPM di Kolej Islam Sultan Alam Shah. Jadi ketika itu saya masih tercari-cari apa kursus yang saya ingin ambil ketika di universiti nanti. Jadi ada salah satu doktor waktu tu saya sakit lah. Jadi dia terangkan kepada saya lah, awak minat subjek apa? Jadi saya cakap saya minat subjek matematik. Cuba awak kaji tentang Science Actuary. Sebab ketika itu Science Actuary ni masih golongan Muslim. Hanya orang Muslim masih kurang kepakaran dalam bidang ni. Jadi kita kalau boleh, kalau minat matematik, cubalah kaji Science Actuary. Jadi saya kaji-kaji dan saya teringin untuk ambil Science Actuary. Tapi belum tentu lagi di universiti mana. Tapi disebabkan saya asal di Johor, saya sekolah di Kolej Islam Kelang. Jadi ketika saya selalu naik highway, dinilai nampak USIM. Betul, on the way balik atau on the way ketika cuti sekolah lah. Jadi saya nampak USIM. Dan bila saya nak minta universiti tu, saya nampak USIM ada menawarkan Science Actuary dan Pengurusan Risiko. Jadi saya tak teragak-agak untuk ambil USIM sebagai universiti pilihan pertama saya ketika itu. Dan juga kabarnya ketika saya dah masuk di USIM, ibu bapa saya bagi tahu yang waktu mereka hantar saya pulang, maknanya ketika cuti sekolah, mereka doa supaya saya masuk di USIM sebab mereka kata universiti lain macam, sebab mereka tak tahu sangat sebab mak ayah saya dua-dua bukan pelajar universiti lah, maknanya mereka dah lepas SPM terus kerja kan. Jadi apabila mereka lalu di depan USIM ni, dia cakap senang kalau anak kita belajar dekat sini sebab kita dah tahu dah universiti ni kat mana. Jadi alhamdulillah saya dah di USIM. Dan juga salah satu keistimewaan Science Actuary dan Pengurusan Risiko di USIM merupakan salah satu daripada 4 IPTA yang boleh mendapatkan pelepasan sijil profesional daripada Society of Actuaries dari Amerika. Antaranya USIM, UiTM, UKM dan juga UM. Jadi maknanya USIM ni adalah setaraf antara dengan 3 universiti yang kita kategorikan sebagai universiti senior lah. Jadi bagi saya dan juga perbezaannya USIM dengan 3 lagi universiti yang lain ni adalah
USIM menawarkan silibus yang holistik yang melibatkan integrasi antara ilmu duniawi dan ukhrawi dari segi matematikal dan juga ekonomi, dan kita kaitkan dengan dan juga dari segi syariahnya. Maknanya kita tahu, maknanya kalau dari segi islamiknya macam mana kita nak jadikan supaya Islam ni, maknanya bila kita masuk dalam industri nanti kita boleh mengamalkan dan juga mengaplikasikan ilmu Islam yang supaya kita dapat menandingi konvensional punya sistem yang ada sekarang ni. Ini sangat menarik antara sintesis ataupun integrasi di antara pengajian kontemporari dan juga turas agama. Baik. Cuma bila terpandang Malaysia Airlines di baju Tuan Shah ini, dalam ialah kita katakan cabaran ekonomi pada waktu ini dalam mana-mana syarikat sekalipun, macam mana Tuan Shah nak mengekalkan ekspertis yang ada supaya syarikat memandang ini adalah keperluan syarikat dan kekal relevan hidup di dalam syarikat? Okey, faham Ustaz. Sebenarnya size actuary adalah, kalau kita biasa nonton filem Piramli dahulu, ahli actuary dipandang sebagai ahli nujum, sebagai dari segi syarikat. Maknanya mereka meramal Tok Bomo lah ni. Lebih kurang lah. Tapi maknanya adalah peramal ataupun orang yang akan memandang dalam masa jangka berapa bulan ataupun berapa tahun akan datang, apa akan terjadi pada syarikat dan juga risiko-risiko yang akan menjejaskan prestasi syarikat. Jadi disebabkan ini menggunakan kepakaran apa yang kita pelajari di USIM dan juga kursus-kursus tambahan yang kita telah perolehi di luar, sama ada dari segi badan-badan profesional dan juga dari syarikat. Kepakaran itu kita boleh gunakan untuk kita meramal. Contoh seperti kita ada strategi yang biasa kita guna. Jadi di zaman ketika ini COVID-19 melanda kita, strategi ini mungkin tidak membantu sangat kepada situasi sekarang. Jadi sepatutnya kita, salah satu cara adalah tim saya meramal bila setiap negara ni akan berakhir dia punya tragedi inilah pandemik COVID-19 ni. Maknanya risikonya, maknanya dari segi keperluan hospital di negara tersebut macam mana, kematian punya kadar kematian, kadar kesembuhan dan juga kes-kes baru setiap hari. Jadi kita tengok data-data tersebut setiap hari dan juga kita meramal satu tarikh. Jadi kami mencadangkan bahawa tarikh ini kita akan boleh menjalankan operasi kita seperti biasa. Jadi kita tidak boleh hanya menunggu, tetapi kita perlu lebih bergerak ke hadapan dan juga kita meramal. Jadi kita boleh mengamalkan strategi macam ni pada waktu ini, dan juga mungkin kita perlu lebih fleksibel dari segi perancangan kita. Kita tidak boleh satu perancangan dan kita gunakan untuk semua. Mungkin di tempat-tempat tersebut kita jadi kawasan sini kita menggunakan data-data dan juga situasi di negara tersebut, kita menggunakan cara seperti ini. Dan di negara Malaysia mungkin kita dah boleh mula sikit-sikit kita punya penerbangan domestik dan juga kita tengok berdasarkan risiko-risiko tempat-tempat tertentu. Jadi risiko-risiko inilah yang dibincangkan ataupun dibuat penambahbaikan. Kita menguruskan risiko dan juga kita tengok apa pendapatan yang kita boleh dapat dari segi branding dan seterusnya. Mungkin sebagai akhir ini nasihat ataupun apa yang Tuan Shah dapat daripada USIM sepanjang 20 tahun ini yang boleh kita beri ucapan ataupun nasihat sebagainya, silakan. Mungkin pesanan kepada semua warga USIM supaya kita cuba sedaya upaya untuk kita menjadi pakar dalam bidang yang kita ceburi. Kalau contoh kita dalam bidang sains, supaya kita jadi saintis yang akan berinovasi untuk menghasilkan sesuatu produk yang baru, ataupun kita dari segi ekonomi kita cuba memanfaatkan sistem kewangan Islam dan juga memartabatkannya di luar sana di industri, dan kita cuba menyaingi konvensionalnya sistem yang ada sekarang. Kalau agamawan mungkin sampai ke tahap mufti seterusnya. Dan juga dua prinsip saya adalah sini dan juga sini. Maknanya hati, niat yang ikhlas supaya kita merealisasikan tujuan hidup kita, supaya kita ingin jadi khalifah, adalah orang yang penguasa, dan juga kita ingin beribadah dan juga ingin berdakwah dengan ilmu yang kita ada supaya orang akan memandang martabat Islam itu tinggi di halayak ramai. Dan seterusnya adalah mindset dan juga strategi kita, macam mana kita nak mencapai apa yang kita hajati itu. Maknanya kalau kita menjadi pakar, kita perlu tahu cara-caranya. Kita tak boleh hanya ada niat tapi strategi tak ada. Kedua-duanya. Saya ingin menyampaikan rasa bangga USIM memiliki
graduan seperti anda. Terima kasih. Teruskan berjaya, teruskan berusaha. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjanji pada ibunda